ekonomi, saya boleh simpulkan, pertama, masyarakat Arab Jahiliyah menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak adil dalam perniagaan yang berasaskan riba dan berunsur penindasan. Itu yang menjadi ciri ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu itu. Dalam sistem ekonomi mereka juga berlaku penindasan dan eksploitasi terhadap golongan miskin. Kalangan masyarakat Arab Badui pula merampas dan merompak ke atas kabilah yang lain ataupun kabilah yang berdagang ataupun kabilah dagang, dianggap sebagai satu kewajipan ataupun satu pekerjaan yang mulia di kalangan masyarakat Arab Badui pada waktu itu. Jadi ini adalah ciri-ciri ekonomi jahiliyah yang dikatakan jahiliyah. Ni walaupun ekonomi mereka maju, ini bertamadun sebab mereka ada buat perjanjian, mereka ada hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Semenanjung Arab. Mereka melakukan kegiatan tukar barang, tetapi mereka mengamalkan sistem ekonomi yang tidak seimbang. Ini riba menjadi amalan. Mereka tidak mengambil kira halal dan haram dan bertentangan dengan ciri-ciri ekonomi Islam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Itu antara ciri penting kegiatan ekonomi yang menjadi ciri asas kepada masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu itu. Ciri yang ketiga masyarakat Arab Jahiliyah dari segi sosial. Pertama, semangat asabiah menyuburkan ciri-ciri jahiliyah. Tingkah laku mereka kasar terhadap puak yang lain. Peperangan mudah berlaku walaupun disebabkan oleh perkara-perkara yang kecil. Peperangan ini dilakukan untuk menguji kekuatan dan mengejar nama. Pernah berlaku peperangan yang berlangsung lama dan pihak yang kalah akan ditawan dan dijadikan hamba api. Dari segi sosial yang kedua, akhlak yang runtuh dan tingkah laku yang kasar dan menurut peraturan serta undang-undang yang berasaskan hawa nafsu menyebabkan tindakan mereka melepasi tanpa kawalan. Yang ketiga, golongan bangsawan menikmati kehidupan yang mewah dengan melibatkan kegiatan perjudian, pelacuran dan juga pembunuhan. Kedudukan wanita juga dipandang hina pada waktu itu. Bayi perempuan di tanah hidup-hidup bagi mengelakkan kesempitan hidup ataupun menanggung malu. Di mana kedudukan wanita itu dipandang rendah, mereka telah membunuh bayi perempuan. Wanita tidak dibenarkan mewarisi harta pusaka. Kaum lelaki pula dibenarkan berkahwin lebih dari seorang sekaligus. Walau bagaimanapun terdapat keluarga yang menyayangi anak perempuan mereka. Misalnya Darul Nadwa dijadikan tempat keramaian bagi mengisytiharkan anak perempuan mereka sebagai perempuan dewasa apabila telah sampai tempoh akil balik. Ini antara ciri-ciri yang menjadi asas kepada ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah dari segi sosial. Ciri masyarakat Arab Jahiliyah seterusnya adalah dari segi ilmu pengetahuan. Kebanyakan orang Arab Jahiliyah dikatakan waktu itu buta huruf. Walaupun terdapat di kalangan mereka saudagar-saudagar atau pedagang yang luar yang maju, tetapi pedagang Arab tidak mengambil peluang untuk aktiviti perdagangan yang lebih menguntungkan. Selain keuntungan, mereka juga mengejar keseronokan. Ini menyebabkan kepentingan untuk menambahkan ilmu pengetahuan itu terbatas pada waktu itu. Sebab keinginan mereka untuk belajar itu bukan keutamaan. Sebab mereka senang, kaya dan sebagainya. Kemahiran bersyair dan bersajak hanya digunakan untuk meluahkan perasaan melalui kata-kata yang terhasil melalui pemikiran yang spontan. Daya hafalan yang tinggi dan keupayaan berketubah hanya melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan masa lampau yang kurang berkualiti dari segi ilmiah. Di kalangan masyarakat Arab yang terkenal kerana kebijaksanaan berniaga, hanya 17 orang saja yang boleh membaca dan menulis pada waktu itu. Jadi faktor saling membenci dan sering bertelaga juga berperang menyebabkan ruang untuk menimba ilmu pengetahuan itu menjadi tertutup. Ini salah satu perkara penting yang menyebabkan mereka tidak minat belajar sebab mereka kaya, senang
Ini sebab mereka memiliki segala-galanya. Jadi kepentingan kepada ilmu pengetahuan itu sangat tidak menjadi keutamaan di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Itu yang menjadikan mereka masyarakat Arab yang jahil. Sebab itu apabila embangan maghrib runtuh, tak ada orang boleh membaiki embangan tersebut, sebab tak ada orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau mahu belajar bagaimana untuk mendapatkan ilmu dan sebagainya. Itu antara kesan penting yang berlaku di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu itu. Jadi kategori masyarakat Arab Jahiliyah kita boleh bagi pada dua, itu masyarakat Arab Badui dan juga masyarakat Arab Bahdari. Kalau masyarakat Arab Jahiliyah dalam keadaan yang mundur sebabkan cara hidup mereka dari segi ekonomi itu lebih suka kepada perkara-perkara yang maksiat, berjudi, makan riba dan sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam.